Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Hadis yang kita nak baca ni adalah untuk menghuraikan tafsiran daripada ayat ke-18. Di mana dalam ayat 18 ini ada menyebutkan bahawa matahari, bulan sujud kepada Allah. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyams wal qamar. Ya, al-ayah. Tidakkah kamu lihat ya bahawa kepada Allah lah sujud apa juga ataupun siapa juga yang ada di langit dan siapa juga yang ada di bumi. Jadi ini kita panggil ya, kita kata taklif ya, taklif iaitu tanggungjawab. Ya, taklif ya yang dikatakan sebagai tanggungjawab ya. Dan dalam masa yang sama ya ada yang disebut sebagai tashrif, kemuliaan ya, kemuliaan. Jadi ada taklif, tanggungjawab, dan juga ada tashrif, kemuliaan. Sebenarnya kalau kita sujud kepada manusia itu satu penghinaan. Tapi kalau kita sujud kepada Allah, itu satu tashrif, ya tak? Itu satu kemuliaan bagi kita. Ya, maknanya sujud kepada sujud kepada Allah itu tidak menghina kita. Baliknya sujud pada manusia tu kita hina, tapi sujud kepada Allah tu kita jadi mulia. Man tawadha'a. Itu dipanggil hormat. Itu dipanggil sembah hormat. Ya tak? Maknanya kita kata bahawa tidak ada niat ketuhanan, bukan ada niat mendewakan, dipanggil dewa raja, bukan ya, bukan niat dewa raja macam zaman-zaman Hindu dahulu, Langkasuka, Sriwijaya, Majapahit. Itu ketika itu ada faham dewa raja. Tapi bila Islam datang dihapuskanlah faham itu ya, tak ada lagi faham dewa raja. Jadi sembah hormat kepada guru ada caranya, angkat tangan. Sembah hormat kepada raja muda ada tak caranya, angkat tangan. Sembah hormat kepada tuanku ada caranya. Jadi di situ bukan ada niat dewa, bukan. Jadi maknanya di situ kita kata bahawa tashrif suatu kemuliaan. Nah, apa nama tu? Jadi yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Siapa juga yang ada di langit, tentulah malaikat. Ya, sujud itu ya sebagai sujud tashrif, kemuliaan. Bukanlah sujud taklif. Kalau macam kita dan juga jin, sujud kita ini dipanggil sujud taklif. Taklif ni maknanya sujud tanggungjawab. Ya, sujud tanggungjawab. Nah. Dan kemudian difitrahkan segala ya asyams wal qamar wan nujum wal jibal wad dawab, ya tak? Mereka itu patuh tunduk kepada sistem peraturan yang disebut sebagai sunnatullahi walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ya tak? Mereka patuh tunduk, sujud dan hormat dan mengiktiraf itu bukanlah sujud secara secara hissi ataupun secara hakiki ataupun kita kata macam mana kita sujud, tapi maknawinya ialah patuh dan tunduk. Bukan kita nampak secara hissi, tak nampak, tetapi secara maknawinya mereka patuh dan tunduk kepada ketentuan ilahi. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari itu bergerak ya tak, pada tempat yang telah ditetapkan. Wal qamara qaddarnahu manazila. Dan bulan kami kadarkan besarnya dan juga tempat naiknya dan tempat turunnya, dipanggil manazil ya, manazila hatta adakal urjunil, sehingga jadilah dia seumpama tandan yang tua. Maknanya bulan macam malam ni kalau kita tengok bulan dia dah jadi macam tandan ke bawah
Tandan tua tu maknanya dia ke bawah. Kemarin bulan tu rupa ni, rupa kapal, rupa bar ke atas. Ya, sebelum 15 bulan kemarin, bulan tu dia naik rupa tu. Sekarang ni bulan ni kita kalau tengok dia rupa ni. Yang diturun ke bawah itu dikatakan urjun. Urjun tu tandan yang melengkung ke bawah. Lagi qadim. Qadim tu maknanya tu tua. Bila tua tu dia pun di ke bawah ya tak? Bulan tu dia. Jadi itu maksudnya ia patuh dan tunduk kepada ketentuan Allah. Wal qamar qaddarnahu manazil ya tak? Zalika taqdirul azizil alim ya tak? Allah itu aziz, Allah itu alim ya tak? Jadi kalau bahasa kita alim tu knowledgeable ya tak? Maknanya bahasa kita pula, bahasa orang putih ya tak? Maknanya Allah itu berpengetahuan, bahkan mendalam pengetahuannya. Lagi aziz, lagi gagah ia. Tak ada yang protes, tak ada yang bantah di kalangan hamba, di kalangan makhluk, di kalangan cakrawala. Ya. Sebab itu dikatakan di sini asy-syams wal qamar khalqani. Khalq ya. Khalq maknanya kejadian ataupun makhluk. Khalq sama dengan makhluk ya, kejadian. Kan kita kalau tengok cermin, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Kau ada dalam doa lah. Kita tak ada nak doa. Udah megang sikat ya dah, bila dah nak doa ya dah. Ya Allah kama hasanta khalqi. Di sini ada khalqani. Ya, di sini ada khalqan. Khalqan ni kejadian. Dua kejadian dipanggil khalqani. Macam muslim, muslimani, mukmin, mukminani, khalq, khalqani. Dua kejadian, ya, dua kejadian. Kejadianku dipanggil khalqi. Jadi bila kita tengok cermin tu, Allahumma ya Allah kama sebagaimana hasanta khalqi, engkau telah indahkan kejadian aku. Elok je. One stop center ya. Kita ni manusia ni yang dikatakan ahsani taqwim ni pasal one stop center. One stop center ni maknanya situ segala-galanya. Hidung dekat situ, mulut dekat situ, telinga, kemudian mata, setempat je. Tak ada pula mata kita di sini. Ya tak? Kalau mata kita di sini dah apa riang-riang tengok. Kan? Lepas tu hidung tu buat lain pula tu. Hidung dekat sini, Allah dah tengok. Lepas tu bawa pula kemari ya tak? Tak kepayah rondin ya tak? Tak kepayah rondin. Ini tak? Ya tak? Tercium je bau. Ya. Udah ambil ya, cekuh. Ya, hantar signal ke otak ya tak? Macam ambil kejap tengokkan ya. Bau sedap. Tengok di mata ya. Lepas tu mata dengan mulut tak jauh dah. Cuma kalau lantak mulut tepi belah sini ya tak? Tak ke haru pula ya. Mata sini, hidung sini, mulut sini, berpisah-pisah ya tak? Jadi one stop center, dekat semua sekali. Ini yang dikatakan ahsani taqwim. Jadi kalau kita ni dijadikan Allah mata apa riang-riang tu, jawabnya pergi Kuala ya Allah. Gitu. Apa weh? Dia tengok kawan je kan begitu kan. Jadi satu roja pula berjalan dah apa-apa begitu kan. Tak ada, Tuhan tak jadikan kita begitu ya, alhamdulillah. OKU doa kat demo kat cermin macam kita berdoa tu. Soalan tu kritikal juga tu ya dah. Kama hasanta khalqi tadi ya, doa juga ya, selagi mana dia mukallaf ya, selagi mana dia mukallaf, maknanya OKU yang masih mukallaf lah, sebab dia ada OKU yang tak ada dua organ, telinga dan tak pendengaran tak ada, penglihatan tak ada, yang itu ghairu mukallaf. Ya, ataupun kita kata dia bisu dan dalam masa yang sama dia pekak ya. Jadi kalau ada dah dua missing, dua tidak ada, dia tidak mukallaf ya, dia tidak mukallaf. Jadi maknanya yang mukallaf yang miss satu sahaja, dia pun boleh berdoa, dia pun disunatkan berdoa. Kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Bagaimana engkau telah indahkan kejadian aku, indahkanlah budi pekertiku. Khuluq. Khuluq itu ialah budi pekerti ya tak? Jadi kalau satu kejadian khalq, kalau dua khalqani. Jadi maknanya kita kata matahari dan bulan adalah dua kejadian Allah ya, khalqani ya, min khalqillah. Wa innama la yankasifani
Yang kasifani ni daripada perkataan kusuf. Kusuf ni gerhana. Maka tidaklah dua-dua itu gerhana, ya, tidaklah dua-dua itu gerhana. La yang kasifani. Yang kasifani daripada perkataan kasafa. Kasafa kusuf, ya tak? Jadi dia ada kusuf, dia ada khusuf, ya, maknanya gerhana matahari dan gerhana bulan. Tidaklah gerhana matahari, tidaklah gerhana bulan limauti ahad, lantaran matinya seseorang. Siapa ni? Sebenarnya peristiwa matinya Ibrahim. Ialah anak Maryam. Siapa? Ibrahim, ya? Ibrahim al-Qibti, ya tak? Maknanya Ibrahim anak Maryam al-Qibtiyah, kan? Jadi bila meninggal saja anak Nabi yang bernama Ibrahim tu, orang kata kebetulan matahari gerhana. Ini sebenarnya gerhana matahari ni pasal mati anak Muhammad lah ni, kata demo, ya tak? Orang kafir kata Muhammad abtar. Muhammad ni habislah. Abtar ni maknanya putuslah keberkatan hidupnya, ya, tak ada berkatnya lagi. Itu dikatakan abtar, ya. Kan ada satu hadis kata, siapa yang buat satu kerja tak baca bismillah, maka fahuwa abtar, ya tak? Kullu amrin dhibalin lam yubda bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang berguna yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka terputuslah keberkatannya, abtar. Lalu demo kata Muhammad abtar, kata demo. Makna pasal apa? Pasal mati anaknya, tak ada lah berkat hidupnya tu, dah lah. Ya, anak pula anak lelaki. Jadi orang Arab ni tadi bila dah anaknya Qasim dah tak ada, Abdullah dah tak ada, ya tak? Udahlah, tak ada lah masa depan, ya tak? Yalah macam Sultan sendiri pun kalau tak ada anak lelaki, kan? Kan susah hati juga dibuatnya. Siapa nak jadi pengganti? Misalnya lah, itu kalau sistem monarki lah, ya, sistem monarki. Itu yang sampai sudahnya ada raja perempuan tu, ya tak? Ada raja perempuan dalam sejarah pasal dah tak ada lelaki nak dirajakan. Ya, nak dirajakan, jadi sudahnya perempuan jadi raja, ya tak? Itu ada dalam sejarah kita Melayu. Bahkan dalam sejarah Arab kita ada Balqis misalnya, kan, ya, Ratu Balqis, ya, yang menjadi raja kepada mereka, ya tak? Jadi balik cerita kita tadi bahawa mereka kata Muhammad abtar, maka turun ayat inna syani'aka huwal abtar. Syani'a tu musuh. Musuh kamulah yang abtar. Abtar tu maknanya yang terputus keberkatannya. Abtar tak sama dengan avatar. Avatar tu budak-budak tu, cerita tu budak-budak tu, ya tak? Cerita panglima apa, ya, Avatar, ya tak? Itu budak-budak. Nah. Bukan tu. Avatar lain, avatar lain, ya tak? Jadi bukanlah kerana mauti ahad, matinya seseorang, wala li hayatih, bukanlah kerana hidupnya seseorang, ya, maknanya bila lahirlah seseorang, kan, lalu gerhana matahari. Kan dulu ada hikayat-hikayat lama, Merung Wangsa, Panji Semerang, nak lahir je orang kata anak raja, ahli linto sambung menyambung, hujan 7 hari 7 malam, beda, bumi terbelah, lahirlah anak raja. Ya Allah, payah benar nak beranak, sampai terbelah-belah, ya tak? Sampai terbelah-belah bumi, ya tak? Sampai halilintar sambung menyambung, maka lahirlah Panji Semerang. Ya Allah, tak salah kopi itu, ngapo teruk benar, ya tak? Ngapo teruk benar nak beranak, ya tak? Tapi itulah, ya, proses untuk memuja, proses untuk mendewakan, proses untuk mengagungkan. Sebab itu sastra yang lama tu ada unsur metosnya, legendanya, ya tak? Ada unsur-unsur yang merupakan pendewaan itu supaya raja itu dipandang hebat dan sebagainya. Jadi bukan tak ada, ya, bukan tak ada, tetapi maknanya kita kata masyarakat ketika itu terpaksa mengkritik institusi itu melalui karya-karya, ya, terpaksa mengkritik institusi yang bersalah itu, ada kalanya zalim, tetapi melalui karya-karya mereka, ya tak? Cara nak mengkritik itu tidak boleh terus, kadang-kadang melalui karya itulah, ya, kritikan berlaku, ya. Tapi itu sastra lah tuan-tuan, itu kena buka subjek lain. Tapi perlu kita tahu
Sebab Islam itu menyentuh hablum minan nas dan hablum minallah. Ya. Wala li hayatihi walakin Allah azza wa jalla, itu dua sifat ya. Akan tetapi Allah yang sifatnya azza wa jalla. Azza tu maknanya yang maha gagah, aziz. Ya tak? Jalla tu yang maha agung, jalil. Idza tajalla li syai'in, apabila Allah tajalla, memperzahirkan, ya, Allah memperzahirkan zatnya, ya, memperzahirkan kekuasaannya. Boleh juga zatnya. Tajalla ini Allah memperzahirkan zatnya nun di dalam syurga esok. Di dunia tidak. Di dunia Allah memperzahirkan kuasanya. Misalnya kita kata gunung meletup, ya, di hadapan Nabi Musa dan pengikutnya, itu dipanggil tajalla lah tu. Itu dipanggil tajalla. Tapi dalam fi'ilnya, kata kerjanya tajalla, kata namanya tajalli, ya. Jemput ni abang. Demo ni rasanya daripada ni anak mak bapak. Tak ada kita. Ada ke sahabat daripada Telekom sini? Tak ada. Ada tetamu ni daripada ni mak bapak daripada Furqan. Baik, jadi maknanya kita kata tadi tajalli tadi, maka idza tajalla, ya, idza tajalla li syai' min khalqih, khasha'a ataupun sajada lahu, maka sujudlah makhluk ini tadi, ya, maka sujudlah makhluk ini tadi. Jadi demikianlah maknanya bila Allah tajalli, maka kita kata di dunia ini kekuasaannya diperlihatkan, ya, kita pun akhirnya subhanaka, ya, ya, maha suci engkau ya Allah, ya, ma khalaqta hadza batila, rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, jadi sujud tanda hormat, ya, sujud tanda pengiktirafan, ya, segala langit, segala bintang dan sebagainya. Dan saya ada bacakan satu hadis malam tentang bagaimana matahari ini, ya, dia bergerak timur ke barat, timur ke barat, timur ke barat itu dengan arahan Allah. Sehinggalah Allah Ta'ala kata barat terbit dari barat. Lalu sampai di tengah, kemudian Allah Ta'ala suruh dia patah balik ke barat, ya tak? Itu semua menunjukkan ia sujud dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taib, hadis berikutnya, ya, daripada Abi Hurairah, idza qara'a ibnu Adam, kata Nabi, idza qara'a ibnu Adam, kalau nak baca tu kita kena, bila kita kena tak ada dah hamzah tu, dia gugur. Idza qara'a ibnu Adam, bila bacalah saja anak Adam as-sajadah, iaitu surah sejadah, alif lam mim, ya tak? Maka i'tazala syaitan yabki. Yabki itu maknanya menangis. Yabki itu maknanya baka, yabki. Syaitan menangis sebab dia tahu nanti akan ada ayat suruh sujud, lalu manusia sujud, anak Adam itu akan sujud. Itu yang syaitan ni kalau boleh tak andak anak Adam ni sujud kepada Allah. I'tazala tu mu'tazil. I'tazala tu maknanya uzlah, mengasingkan diri, menjauhkan diri, tak hendak dekat dengan anak Adam. Pasal anak Adam itu akan sujud kepada Allah dalam baca surah sejadah itu. Jadi dia kata i'tazala tu ialah daripada uzlah, azala, uzlah. Daripada i'tazala timbullah uzlah, daripada i'tazala timbullah mu'tazilah. Mu'tazilah tu orang yang mengasingkan diri daripada sunnah wal jamaah. Daripada ahli sunnah wal jamaah. Dalam ilmu akidah, dalam pegangan akidah, ya, dalam pegangan akidah sahaja yang ada, ya tak? Soal Mu'tazilah ni yang timbul dalam perbahasan akidah je, ya, bukan dalam perbahasan fiqh. Perbahasan fiqh dia ada lain pula. Dia ada panggil mazhab zahiriyah, ya tak? Ada mazhab Syiah, ya tak? Jadi maknanya itu lain. Tapi yang fiqh ni, yang tauhid akidah ni yang timbul Mu'tazilah, ya tak? Maka mengasingkanlah diri siapa, iaitu mengenepilah setan ini tadi, ya, seraya dia menangis, yabki. Ya, yabki itu daripada baka yabki. Yaqul ya wailahu, celakalah, ya wail, ya tak? Celakalah. Wail, ya. Wail tu maknanya celaka lah. Kalau Tamil
Wail tu ialah tombak. Yang demo kalau bawa kawadi tu. Kawadi tu dia ada sebut wail aru gerang. Wail aru gerang. Wail sakti. Wail sakti. Ya tak? Ustaz tu pun tahu. Tu duduk dengan siput. Tu zaman tahun 60-an tu dah apa nak ditengok. Tali besin pun bukan ada banyak lagi rumah, ya tak ada. Jadi dengar je kata-kata tan rumah pun keluar lah, ya tak? Rumah pun keluar lah rumah, ya tak? Pergi ke jalan besar tengok perarakan kawadi ni. Zaman itu bukan ada halal haram, bukan ada syubhat, bukan ada. Ya Allah. Ya tak? Dan kadang-kadang India masuk kampung kan, nari gelang. Ada geman, nama hilang apa semua kan. Kita pun lotol sekupang, 2 kupang apa semua, ya tak? Masa itu ya. Ni masuk kampung, ya tak? Sekarang jangan main, demo ada beh. India sekarang, demo ada beh. Kita pula nyewa beh demo, padan muka. Malas lagi, ya tak? Sopa lah, ya tak? Awak pun malas je. Jadi maknanya di situ, ya tak? Wail, ya wailahu, celakalah, ya tak? Wahai celakalah, aduhai celakalah. Ya, anak Adam ini umira ibnu Adam bisujud fasajada. Umira tu diperintah. Ya, umira itu ialah diperintah. Umira, ya tak? Diperintahkan. Itu yang kita baca umirtu. Wa bidzalika umirtu, demikianlah aku diperintahkan, ya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tidak ada syirik baginya, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, demikianlah aku diperintahkan tidak menyekutukan Allah. Jadi umira ibnu Adam, diperintah anak Adam bisujud, ya tak? Supaya dia kharru sujada. Supaya dia kharru sujada, ya, supaya dia terbungkam sujud, lalu dia pun sujud, ya tak? Fasajada. Jadi bukan apa, ianya sebenarnya suatu yang memberikan kesan tragis kepada iblis. Iblis terkutuk, iblis terhalau, iblis terlaknat. Kesnya ialah tak mau sujud ni tadi. Tiba-tiba anak Adam disuruh sujud kepada Allah, mau dia sujud. Jadi peristiwa sujud dan tak mau sujud itu satu peristiwa yang tragis bagi iblis. Dia terkutuk dan terlaknat lantaran tak mau sujud. Sebab itu dia kata, oleh kerana anak Adam itu disuruh sujud lalu dia sujud, falahul jannah, baginya lah syurga. Sedangkan aku wa umirtu bis sujud fa abaitu. Sedangkan aku disuruh sujud, abaitu, aba, ya. Telah enggan ia, dipanggil aba, ya. Fasajadu illa iblis aba. Aba tu maknanya enggan. Ya, aba tu maknanya enggan. Abaitu, aku enggan. Tu akulah, macam nawaitu, aku berniat. Sumtu, aku berpuasa. Aftar tu, aku berbuka. Itu yang majlis iftar tu. Aftar tu aku. Jadi tinggallah aftar. Daripada aftar jadilah iftar. Majlis iftar ditulis itu. Demo bercakap Arab. Bukan semua orang tahu. Ada orang kata, apa nama tu, kain rentang tu, majlis iftar. Iftar tu apa katanya? Padahalnya dah berdoa tu, ya tak? Ya, wa ala rizqika aftar tu. Itu demo betul ngabur makna. Ada. Ala rizqika, atas rezeki engkau ya Allah, aftar tu, aku berbuka. Tu aku, aftar tu, aftara yuftiru iftar. Apa kadang di sekolah-sekolah ni dia buat kain rentang, ihtifal le, iftar le. Bukan semua mak bapak tahu. Mana mak bapak ngaji orang putih dulu rasanya. Ya, kan. Dan ataupun kalau tak ngaji orang putih pun bukanlah semua tahu iftar tu apa ni. Entahlah kata dia anak je kan. Pergi datanglah bawa makan katanya ya. Bukalah gemaknya ya tak. Majlis iftar ya tak. Jama'i pula tu. Timbul pula tanya jama'i itu apa pula, ya tak? Jadi demikianlah, ya tak? Kita ya kadang-kadang guna istilah-istilah yang kita rasa orang faham. Rupanya orang tak datang sudah, orang tak faham. Dia sebut iftar jama'i, ya tak? Jemputlah. Orang tak faham benda, tak pergilah aku, tak tahu apa nama kata. Ya.
umirtu bis sujud, sedangkan aku diperintahkan untuk sujud. Fa abaitu faliyan nar, sedangkan aku ini tadi tak mau, enggan, maka sudahnya aku masuk neraka. Ya tak? Li, ya. Fa tu maka liya, ya. Liya tu bagiku. Macam liya din, ya tak? Ya, lakum dinukum waliya. Bagi saya. Liya tu bagi saya, ya tak? Sila jemput. Letak barang sini, tak apa. Apa nak saya minta tolong kejap? Man, tolong demo bawa barang kemari pun tak apa. Barang apa tu? Barang yang melibatkan telekom ke? Kalau telekom letak sini je, Syekh. Kat koridor sini je. Ni Cik Pasir, kalau telekom letak koridor sini, yang kalau nak diagihkan untuk fakir miskin, untuk apa? Nah. Itu ceritanya. Jadi nak ceritanya bahawa bagaimana yang sujud itu man fis samawati wal ard, termasuklah anak Adam. Dan apa kesan sujud anak Adam kepada Allah? Maka kita kata iblis itu tadi cukup duka citanya, menangis dan dia mengenepikan dirinya dan mengatakan, celakalah aku ni, disuruh sujud aku tak sujud. Adapun anak Adam disuruh sujud, lalu mereka semua sujud. Begitulah maknanya kita kata penyesalan, nadamah dipanggil, ya tak? Ya, penyesalan, ya tak? Habis di situ masuk kepada ayat yang baru, ayat 20 dan 22, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هذان خصمان اختصموا في ربهم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. Mim jumpa mim, ya. Mim mati berjumpa dengan mim, ya. Ada dengungnya, ya. Cuma di sini dia tak taruh tanda sabdu tu pasal yalah di sini dia cetak simple je. Kalau Quran kita rasam Osmani tu dia akan taruh syaddah di situ, ya. Atas dasar idgham mutamasilain, ya. Walahum maqami'u min hadid. Ada yang tak dengung, ya. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق صدق الله العظيم. Jemput masuk, ya tuan-tuan, puan-puan. Jemput masuk. Kaki tangan, sila. Nah. Kepala sekali lah kan. Kaki tangan, kepala tak payah. Kepala sekali lah kan. Kaki tangan, kepala kena masuk tak? Masuk sekali. Kaki tangan. Dia bukan. Kalau pergi ke Indonesia, orang Indonesia kan datang sini dia kata, "Pak, ini bagaimana Pak? Kok kaki tangan saja ya?" Kata, "Mas, kepalanya bagaimana ya?" Katanya. Kepala masuk sekali lah. Takkan kaki tangan, kepala tak masuk mana? Pergi sana pula, tulis situ kan. Kepala kantor sahaja. Kepala aja, kaki tangan tak payah mana? Baik, perkataan khasmani ni tuan-tuan. Khasmani dia daripada khasama. Daripada khasama timbullah khusumah. Siapa ingat khusumah? Khusumah timbullah perkataan khasim dan timbullah perkataan khusumah.
khusumat, orang Melayu dia tak ada kha. Bila tak ada kha diganti dengan kaf. Kesumat. Sila tuan, sila. Kesumat. Jadi kesumat tu maknanya apa? Permusuhan. Ya, sila tolong seorang Syekh Basir. Tolong panggil masuk dalam. Nak. Buka je lah. Senang ceritanya. Sila. Nak. Jadi kesumat sebenarnya orang Melayu ambil daripada khusumah. Ya, khusumah itu maknanya ialah permusuhan. Bila sebut dendam khusumah, dendam kesumat, yakni dendam permusuhan. Jadi antara dua, satu yang beriman, satu yang tidak beriman itu, ya, antara yang kafir dengan yang mukmin. Jadi dia ada permusuhan di situ, ya, ada permusuhan. Jadi itu yang disebut sebagai khasim, musuh. Fa idza huwa khasimum mubin, daripada khasama, khasim, khusumah. Di sini ada perkataan khasmani, dua yang bermusuh, dua golongan yang bermusuh, iaitu mukmin dan kafir. Dia bukan apa situ timbul permusuhan itu, ialah tentang masa depan. Masa depan ni syurga ke neraka, tentang kebenaran, siapa yang betul, siapa yang salah. Ya tak? Maka timbullah di situ, maknanya kita kata debat, pertengkaran dan juga permusuhan. Sebab si kafir kata betul, si mukmin kata betul. Ya tak? Jadi kita dah baca ayat sebelum ini bahawa di akhirat esok innallaha yafsilu bainahum, Allah akan memutuskan di antara mereka. Tetapi di dunia ini akan berlakulah konflik, pertembungan, khasmani, dua yang bermusuh. Jadi asalnya khasmun, dua jadi khasmani. Macam tadilah kan, khalqun, dua jadi khalqani, muslim, muslimani, khasmun, khasmani. Itu dia. Jadi antara mukmin dengan kafir akan ada pertembungan itu, ya? Akan ada pertembungan itu, ya tak? Dilancarkan, ya, oleh orang kafir terhadap orang Islam. Sebab itu dipanggil dia sebagai harbi. Sebab asal Islam dia tak ada nak bermusuh. Asal Islam dia itu salam. Islam maknanya salam, sejahtera, aman, tak ada nak bermusuh. Islam hanya akan ada musuh bila ada harbi, bila ada kafir yang memerangi. Ya tak? Bila ada kafir yang harbi itu daripada haraba. Haraba itu maknanya ialah musuh, perang. Ya, haraba itu ialah maknanya perang. Ya tak? Jadi akhirnya mereka pun bertengkarlah, ikhtasamu fi rabbihim, tentang Tuhan. Satu ke, tiga dalam satu ke, ya tak, berbilang-bilang ke, ya, tauhid ke, syirik ke, begitu. Akan berlakulah konflik antara monotisma dengan politisma. Satu Tuhan dipanggil mono, kan, monopoli kan, satu, monotism. Kalau dah banyak jadi politism, ya, politisma kan. Kalau banyak tu dipanggil poli, macam politeknik, poliklinik, dalamnya tu macam-macam ada, ya tak? Dalam tu ada macam-macam. Jadi itu dipanggil poli. Poli tu banyak, tak sematuklah polisterin. Polisterin pun banyak juga, ya tak? Poligami, pandai Cikgu Deri, ya tak? Laju, tapi tak berani Cikgu Deri, tak dapat permit daripada Kementerian Dalam Negeri. Itu dia. Poligami lawannya monogami. Itu dia, ya. Itu dia. Jadi itu bahasa ni elok juga kita tahu sikit sebanyak, ya. Jadi udahlah mereka bertengkar mengenai Tuhan. Fi rabbihim, Allah buat keputusan di akhirat, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Kita dah baca semalam, ya. Allah akan putuskan di akhirat esok. Jadi bagaimanakah bentuk keputusan Allah itu? Bentuk keputusan Allah ialah falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabum min nar. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jadi bagi orang yang kafir ini, daripada perkataan qata'a, apa tuan-tuan? Makna qata'a, potong. Daripada qata'a timbullah qutti'at, dipotong kain untuk buat baju. Mana baju tu? Thiyab, ahsant, ya. Perkataan thiyab adalah baju. Kan dalam surah Muddathir,
Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya. Sebab saya kata ngaji agama ni kena banyak ngapai. Baru seronok ngajinya. Tapi yalah, amal-amal jugalah, ngapai je tak beramai tak boleh, ya tak? Tapi ada perkataan thiyab, fatahhir, maka tahhir, bersihkanlah pakaianmu ya Muhammad, bersihkanlah. Apakah Nabi ketika itu memakai pakaian yang kotor? Tidak, tetapi pakaian lambang kepada pribadi. Maka pribadi kamu bersihkanlah bila nak berdakwah tadi. Ya tak? Wa thiyabaka fatahhir. Jadi di sini ada perkataan thiyab. Thiyab maknanya baju. Qutti'at, potong kain untuk buat baju. Tapi yang dipotong itu bukan kain. Qutti'at lahum thiyabun min nar. Apa makna nar? Nar itu api, ya Allah. Api yang menyala 3000 tahun. Ya tak? Kalilah, ya tak? Jadi maknanya dipotong api itu, untuk dijadikan pakaian ahli neraka. Ya tak? Untuk dijadikan pakaian ahli neraka. Tuan-tuan, kita kan jenis baju, ada yang jenis panas, ada yang jenis sedap makainya. Ada jenis tu kadang-kadang liban-libu, rasanya rimeh makai, ngelusai, ya tak? Ngelusai, ya tak? Jadi panas baju tu. Ada baju yang rasa sejuk je, macam baju yang dibuat dari kain pelekat, ya tak? Ayalah contohnya kan. Baju yang dibuat daripada kain pelekat tu sedap je makainya. Ya, tak ada rasa rimeh, lembut je rasa. Apatah lagi sutera, ya Allah. Ya tak? Ahli syurga tu makainya sutera. Suteranya dia sebut daripada warna hijau. Minta maaf lah tak ada biru. Kan? Jadi hijau lah macam mana? Tak ada biru, yang ada hijau. Boleh walahum ma yad'un. Dia nak juga sutera biru, minta lah tak apa, ya tak? Lahum fiha fakihatun walahum ma yad'un. Baginya apa jugalah yang dia minta lah. Nak sutera warna hijau, warna biru, minta lah tak apa. Tapi yang asasnya ialah dia katakan sutera yang berwarna hijau, ya tak? Balik cerita kita, ya. Jadi ahli neraka ni digunting bajunya min nar. Jadi makai benda yang panas ni tuan-tuan. Bayang kalau makai benda yang panas. Kita pakai kain yang tak selesa tu pun tak nak tuan makainya. Ya tak? Ngapa tak selesa? Hangat. Ya tak? Jadi itu rupanya. Itu kain. Ini yang dipakaikan kepada jasad ahli neraka ni. Sebab neraka ni dia ada jasad dan dia ada rohani dan dia ada jasmani. Ya, neraka dan juga syurga kembali semula jasmani dan kembali semula rohani. Bahkan jasmani ahli syurga dibesarkan 80 hasta untuk menerima seksaan tu. 80 seta tu sinilah, dari sini kemari orang tua-tua kata seta. Sehasta, ya, orang tua kata seta. Situ demo gemuk rengkah, tak? Gemuk rengkah. Seta katanya, seta. 80 seta untuk merasai seksaan-seksaan itu. Atau diguntinglah api ni tadi untuk dipakaikan. Memang terbakar lah tuan-tuan. Memang terbakar lah ahli neraka ni, ya tak? Memang terbakar ahli neraka. Sebab itu ahli neraka tu jadi arang. Ya, ahli neraka tu jadi arang. Tapi tak mati, la yamutu fiha, ya tak? Wala yahya. Nak kata hidup pun tak hidup. Ngapa? Menderita je ahli neraka ni. Dera je rupa, ya tak? Macam kita tengok orang yang koma kan, macam mana deritanya dia. Meta je, nak kata mati hidup, ya tak? Ngapa? Masih lagi koma. Kalau mati dia titik. titik panjang tu oi. Ini dah berapa kali koma dah kan. Dictation kan, rencana kan, rencana bila kita nulis kan, cikgu teacher kita kata koma panjang mana koma sesaja ni, tak? Jadi inilah yang mutu fiha wala yahya. Itulah ahli neraka, na'udzubillah thumma na'udzubillah. Seksa je dalam keadaan menderita, ya tak? Itu dikatakan, ya, tentang pakaian ahli neraka itu membakar kulit-kulit, membakar jasad jasmaninya sampai jadi arang ahli neraka tu. Itu dia.
Sebab itu bila ahli neraka ni nak masuk syurga, bila dah habis tempoh deranya kan, dia ambil air daripada syurga, direnjihkan pada arang-arang ni, ya, jasad-jasad yang jadi arang, direnjih, barulah pulih. Boleh pulih tu masuk. Allah Ta'ala kata masuklah dalam syurga. Bila masuk dia keluar balik, dia kata tak ada tempat katanya. Orang dah ngambil tempat dah katanya. Kata Tuhan, dak, masuklah, ada tempatnya. Ya tak? Tak ada tempat katanya. Ya tak? Keluar balik, tak ada tempat. Allah Ta'ala kata, di dunia kemarin apa cita-cita kamu? Dia pun ingat balik cita-cita di dunia kemarin. Apa cita-cita dia? Macam-macam dia ndak lah. Dia ndak kapel, ya tak? Dia ndak pulau. Ya, dia apa macam cita-cita dia kemarin, dia ndak kawan rumah apa nama tu, agam, rumah agam cakap orang putih apa? Mansion, dia nakkan mansion. Maka Tuhan kata, bagi kamu 10 kali ganda daripada apa yang kamu cita-citakan dalam syurga tu. Bagi kamu 10 kali ganda mansion yang kamu bayang-bayangkan, 10 kali ganda kolam renang yang kamu bayang-bayangkan, 10 kali ganda pulau yang kamu bayangkan, 10 kali ganda bot mewah yang kamu bayang-bayangkan. Tu. Jadi mana nak dapat semua cerita ni? Ada di dalam hadis Tirmizi, Bahrul Madhi, jilid berapa ya? 18. Jilid 18. Ada di dalam tu kisahnya, ya, bagaimana maknanya kita kata Bahrul Madhi menceritakan tentang nikmat-nikmat ahli syurga tu. Allahu akbar. Ya tak? Begitulah. Lepas tu ahli syurga semua dilawar dan diindahkan rupa. Tak ada dah. Ya, tak ada dah yang sumbin-sumbin, tak ada. Semua dah jadi elok. Ya tak? Kemudian berikutnya, yusabbu min fawqihim. Sabba yasubbu, yusabbu. Dituang. Jadi maknanya dalam neraka kita sedia maklum adanya air yang menggelegak, namanya hamim. Ya, tu maknanya neraka, air yang menggelegak. Kok ada orang bagi nama hamimah. Tak? Ngelegak je kerjanya. Patutlah marah sesaja, nak metor je. Ngapu ada namanya hamimah, ngelegak je kerjanya tak? Itu ibaratnya lah, kadang-kadang tak tentulah tipah pun ngelegak juga, ya tak? Kalau nak ngelegak tak kira, ya tak? Sebab latifah ni lembut, tak kira kalau dan dia ngelegak juga, ya tak? Ya, yang tak ngelegak latifah rumah je. Ya Allah ya. Tak lalat bahasanya ya. Mak ya. Itu ceritanya, ya tak? Bahasanya, ya tak? Jadi makna nama tu ada kesan juga kadang-kadang, ya tak? Kok mau sikit lembut, ya tak? Bagi nama Latif, ya tak? Bagi yang si laki-laki, ya tak? Jadi maknanya perkataan hamim tu maknanya airnya ngelegak, yusabbu, dituang dari atas kepalanya, min fauqi. Fauqi tu maknanya atas. Bawah apa? Tahta. Kalau bawah ialah tahta. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah syurga tu, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebab syurga tu tinggi, ya, syurga itu maknanya height, ya, tinggi kedudukannya, highland dan sebagainya, itulah syurga. Sebab itu ahli syurga ni dia ada kuda terbang. Paling minima kenderaan ahli syurga ialah kuda putih terbang. Itu paling minima, ya, itu paling minima. Jadi yang lebih daripada itu terpulanglah nak cari Ferrari ke, nak cari apa itu, Lamborghini ke, Lambo kanan ke, Lambo kiri, itu tak ada masalah. Tapi paling kurang ialah maknanya kuda putih yang berterbangan. Jadi nak pasal apa? Syurga tu highland, ya, maknanya kalau kita ada highland, Cameron Highland, kita ada Genting Highland, semua highland syurga tu, istananya, mansionnya, sungainya, oh ya Allah. Di bawahnya tajri min tahtihal anhar. Sungai tu pula sebenarnya maknanya dia boleh didapati airnya di dalam istana masing-masing, ya, yufajjirunaha tafjira. Tapi kerana nak turun tu pasal nak berimpun-rimpun, beramai-ramai, mandi-mandi-manda, alah payung lepayung, tanya nak ramai-ramai ni tadi, nak berseronok-seronok biasanya, ya. Kan kalau dah mandi dengan dayang-dayang kan mesti ada lagu, kalau senyap je nama, paling tidak lagu ala payung, ya tak? Ya tak? Itu cerita, ya tak?
Boleh nak Hindustan pun boleh Haji Omar. Oi, masyaikh. Tur ni boleh je Omar. Ingatlah apa yang ingat bahasanya dah. Sudah Haji Omar minta je walahum ma yad'un masa tu. Minta lah Lata Mangishka ke, minta apa lah. Orang perempuan dia bayangkan dia nak rupa siapa, terus dapat. Orang lelaki pun dia bayangkan dia nak rupa siapa, terus dapat. Lepas tu dia nak pula rupa siapa, dia terus dapat. Masa itu juga terus dapat. Tak payah bertempah lama. Ini gigi palsu, ya Allah, tempah sampai 2 minggu. 2 minggu tu haram bergigi tau. Dah tak pendak nyongin kan. Ya benar ya. Kalau orang nak ganti semua je Umar, kan kena buang semua. Berapa lama kena tunggu? Sebulan lebih tak open dak nyongin. Ngapa kamu tak open dak nyongin? Open dah tak ada gigi. Tak, tiba-tiba dapat duit berim 500. Pergilah ke kedai gigi 700. Allah, mana pula nak mencari 200 ni, ya Allah. Mana pula nak mencari 200 ni. Bukan boleh ambil sekerat. Dan ini kisah benar ni, bukan cerita main-main ni. Bukan saya reka ni, ini kisah benar tau. Tu dia. Allah pak cik ingatkan boleh lah ambil sepeh ambil berim tu kata. Rupanya Cina kedai teh tu kata 700. Pak cik dah tak boleh nyongin dah katanya kan. Memang tak nyongin dah sebelum tu katanya. Itu lelah bumbuannya dah. Mana perginya? Dituangkan daripada atas mereka, fauq, atas kepala mereka, ruus, kepala. Kalau satu ra's, ya, kalau satu ialah ra'sun. Kalau dah banyak ruus. Daripada situlah timbulnya rais. Rais tu maknanya ketua. Daripada ruus, daripada ra's timbullah rais. Rais tu ketua. Benda ketua tu kepala. Kan? Termasuklah rais yatim. Dia ketua dan kepala kepada segala anak yatim. Dia tak. Dah nama apa itu nak kira kan dia tak. Dia pun tak tahu kahirnya dia tak. Dituanglah daripada kepala dia apa dia? Hamim, air yang menggelegak tadi, air yang mendidih atas kepala. Jadi akhirnya kepala ni jadi berlubang-lubang. Lantak di air tu. Ya, kepala tu sebab tuan-tuan, maknanya kita kata menggelegaknya itu menyebabkan maknanya kepala ni berlubang-lubang, lantak di air ni tadi, masuk air itu dalam motor, masuk air itu dalam tali perut. Sampai berkecil lah tali perut, sampai berkecil lah otak. Na'uzubillah, thumma na'uzubillah. Gitu ahli neraka ni tak ada yang seronoknya, ya. Ahli neraka ni tak ada yang seronok. Sebab itu kita disuruh sebut na'uzubillahi min dzalik. Sah kalau kita sebut dalam sembahyang sekalipun, tiba-tiba imam sebut tentang neraka, kita sebut na'uzubillahi min dzalik. Sah, tak ada membatalkan sembahyang atas niat kita berdoa. Ya, atas niat kita berdoa dalam sembahyang, tapi jangan cakap Melayu lah. Minta jauh ya Allah. Itu batal. Kalau minta jauh ya Allah itu batal. Ya, boleh cakap Arab dah. Cakap Arab boleh, ya tak? Jadi makna na'udzubillahi min dzalik, ya tak? Atas katib atas baca khutbah boleh, tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Amin kita pun tak ada masalah. Inni da'in fa aminu, kata Nabi. Aku berdoa, maka aminkanlah, kata Nabi, di atas khutbah itu. Jadi tak apa, amin, tak apa, ya tak? Maknanya kita tadi semasa khutbah itu tidaklah sampai membatalkan Jumaat kita, walaupun kita tercakap dengan cakap Melayu, ya, minta lindung ya Allah daripadanya. Tak apa, tak ada masalah, ya, insya-Allah. Maka air itu tadi yusharu bihi ma fi butunihim. Apa makna butun? Perut. Kataan yusharu ni saya nak sebut apa ya, tapi kalau tak silap saya maknanya dissolve, dilute, ya tak? Habis hancur dan habis larut, maknanya habis perutnya mendidih, habis perutnya menggelegak. Segala isi perutnya, segala habis semua menggelegak, hancur, ya. Sebab itu dikatakan yushar. Insihar ni itulah dilution ataupun dissolve, habis begitu.
Habis hancur, habis segala isi perut dah tak ada dah, segala hati, pankreas, gallbladder apa semua. Semua habis. Segala buah pinggang habis. Tu nauzubillahnya dak. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, dan juga kulit-kulit mereka habis. Cair kulit. Itu yang dikatakan cair. Mulanya masak itu cair. Itu yang dikatakan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, ya, surah Nisa. Bila masak je kulit-kulit itu, kami gantikan dengan kulit yang lain untuk dirasakan, maknanya dengan azab, ya, untuk merasai azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Walahum maqami', udah ada cemeti pula, ya. Maqami' itu adalah cemeti, cambuk, ya, cemeti, ya tak? Walahum maqami'u min hadid, udah ada cemeti daripada hadid. Apa makna hadid? Cemeti di dunia ini daripada kulit, ya. Cemeti yang pakai serkis tu, pakai ekor pari, ya. Pakai ekor pari, pakai kulit. Tapi ini daripada besi, ya tak? Ini daripada besi, ataupun disebut sebagai sautu azab, ya. Inna rabbaka labil mirsad, ya tak? Dipanggil fasabba alaihim rabbuka sautu azab, dicemeti akan mereka dengan cemeti azab, ya tak? Sak gitu. Na'udzubillah, ahli neraka kena cemeti, tuan-tuan, kena pasung, kena rantai, ya tak? Itulah suasana ahli neraka. Cik Man, tolong tengok kejap apa tema tu. Jumpa Cik Syahidan ni, tolong tengok kejap apa susunannya, insya-Allah. Jadi maknanya kita kata hal keadaannya tidak ada langsung, ya, masa rehatnya udahlah tiba-tiba ahli neraka ni nak cuba keluar daripada neraka. Itu yang dikatakan kullama aradu an yakhruju. Apa makna yakhruju? Keluar daripada kharaja. Kharaja tu keluar. Kharaja yakhruju. Rupanya ahli neraka ni ada usaha nak keluar. Ada keinginan untuk keluar. Kullama tu makna setiap kali. Aradu, apa makna aradu? Iradah, berkehendak, ya. Arada, iradah, berkehendak. Kan dalam surah Sejadah pun ada, hujung surah Sejadah, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Tengok dekat nak sama di sini, cuma ada perkataan min ghammin je saya. Ada perkataan min ghammin. Kemudian dalam surah Sejadah dia ada sebut waqila lahum dhuqu adzaban nari alladhi kuntum bihi. Di sini tak ada qila, tetapi ada wadhuqu adzabal hariq. Ini yang menjadi cabaran bagi orang yang hafiz Quran. Pasal apa? Sana ada, sini ada, tapi versinya berbeza-beza sikit. Jadi kadang-kadang termasuk yang sini, termasuk yang sana. Itu cabaran lah. Sebab itu lepas ngapai, dia ada pula satu tahap dia panggil pakar. Pakar tu maknanya nak didalamkan lagi hafalannya, sehingga akhirnya maknanya dia dah dapat tahu yang di sini apa, yang di sana apa. Begitulah. Ni adik kita dua orang ni, demo ni di bahagian pakar sekarang, ya. Maknanya yang demo dah habis, selesai. Sekarang ni demo cuba nak pakarkan sehingga sentuh bagaimanapun, alhamdulillah dapat keluar, ya tak? Ini ada dalam surah sana, ini ada dalam surah sana. Mengajilah tuan-tuan, tak kisah, ya tak? Umur berapa pun tak apa, ya. Saya pernah mengaji dengan orang Pakistan yang hafiz Quran pun saya mengaji. Walaupun Pakistan, walaupun memanglah Pakistan tu kadang-kadang lahjahnya, ya tak, dia punya dialeknya tu kadang-kadang tak sempurna, tapi oleh kerana dia hafiz, kita mengaji, ya, kita mengaji, ya tak? Jangan kira, ya, kita kena mengaji, umur jangan kira, tuan-tuan. Malam 10 ni ambil kesempatan. Baca Iqra' 2 pun tak apalah, ya. Bagi yang tak dapat tu, ustaz saya tak boleh, ustaz. Iqra' 2 saya boleh. Tak apalah. Saya jaka kota lama. Dalam Iqra' 2 tu ada saya jaka kota lama. Itu dia nak. Amin. Kota lama ada dalam Iqra'. Jadi setiap kali aradu, dia mendak keluar, yakhruju minha. Tak tahan dah duduk dalam neraka ni, nak keluar ni. Tuhan kata, kenapa? Min ghammin, lantaran sakitnya tu. Ghammin itu umum. Umum itu deritanya, sakitnya, ya Allah tak tahan dah, ya Allah. Tapi apakan daya, tangan berantai, kaki berantai, kita kata kemudian berpasung, ya, berpasung maknanya kita kata tengkuk dibelenggu dan dipasung. Itu suasananya.
bukan ada suasana yang selesa, tak ada, ya tak. Maka Tuhan kata u'idu. Aid, apa makna aid? Kembali. Aidul Fitri, kembali bersih suci fitri, kerana terampun dosa. Jadi di sini ada u'idu, dikembalikan. Daripada perkataan Eid, maknanya Eidul Fitri, maknanya Eidul Adha, kembali berkorban. Eidul Fitri, kembali suci lantaran terampun dosa dengan puasa dan tarawih dan sahur, ya tak? Jadi ada u'id, dikembalikan ke neraka lantaran terikat rantainya, kakinya, tangannya, pasungnya. Dia bergerak sikit je boleh bergerak. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Terhalang dari depan, terhalang daripada belakang. Fa aghshaynahum, kami butakan matanya. Fahum la, akhirnya ahli neraka tak nampak dah. Kita baca juga ayat ni, tapi sembur kerja PJ. Custom kena. Udah cepat pencen je. Ngapa? Aku dah tak pernah nampak, kena sembur saja di demo, ya dah. Jadi teksnya betul, konteksnya salah. Teksnya betul, konteksnya salah. Konteks ayat ini bukan untuk JPJ, bukan untuk polis, bukan untuk apa, ya dah. Dah sesok macam kadang-kadang menjadi, tambah kalau buat taksi. Pernah buat apa saya? Tu. Dibagi balik. Tangkap gambar. Kena jugalah, ya dah. Jadi di situlah kita kata bahawa ya kullama aradu an yakhruju minha ini menggambarkan bahawa ahli neraka ada usaha untuk keluar daripada neraka. Tetapi kalau kita baca dalam ayat surah Yasin, mereka dibelenggu, inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Di tengkuk mereka ada pasung, ya. Kemudian dalam surah Al-Insan disebut inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala. Salasil ialah rantai-rantai yang diikat pada kaki dan juga pada tangan. Ya tak? Jadi ini yang menyebabkan. Kemudian dalam surah Yasin kata mereka cuba keluar, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Terhalang dari depan, terhalang dari belakang. Fa aghshaynahum, kami buta kaburkan pandangannya. Fahum la. Allah, ahli neraka ni tuan-tuan, tak ada yang seronoknya. Jadi sebab itulah 10 malam terakhir dijanjikan itqun minan nar. Jadi stamina kita terus, amalan kita, tarawih kita, tadarus kita, tasahur kita, dan kita di sini pun boleh bermalam bagi siapa yang nak bermalam, ya, insya-Allah. Kalau laki-laki di sana ada rumah panjang, ya, di situ, ya, rumah panjang, ya, insya-Allah. Lepas tu ada bilik air sedia. Cuma nak kena cari sikit lah untuk inilah, untuk bersahur, ya tak? Untuk more berbuka ada disediakan, ya tak? Untuk bersahur kena cari sikitlah, ya, insya-Allah. Nah, jadi katanya di situ dikembalikan dia u'idu fiha, yakni finnar, ya. Dikembalikan dia ke dalam neraka itu, lalu dikatakan kepadanya zuq. Apa makna zuq? Rasa. Yang merasai dipanggil zaiq. Yang merasai, ya, zaiqatul maut. Yang merasai dipanggil zaiqatul maut. Ya, kullu nafsin, setiap diri akan merasai mati. Zaiqatul maut. Itu zaiqah, ya tak? Jadi dari situlah timbulnya zauq. Zal waw qaf, zauq, iaitu merasai kelazatan. Itu dipanggil zauq di dalam ilmu tasawuf. Cuma malangnya diletakkan di atas nama pub di Damansara ke Bukit Bintang ke. Ya tak? Zauq. Rasakanlah azab. Ya tak? Azab tu orang Melayu pun sebut azab al-hariq. Ya tak? Azab yang sangat pedih, ya, azab yang sangat membakar, ya. Hariq ini sebenarnya membakar. Kalau pedih tu alim. Azaban alima ataupun azabun alim, alim tu pedih. Tapi kalau di sini maknanya dikatakan azab al-hariq, iaitu azab yang membakar, ya tak? Azab yang membakar. Itu dia. Tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dua golongan mukmin dan kafir
yang bertengkar dan saling berdebat tentang agama dan kepercayaan. Ini gambaran di Mekah. Ya, ini gambaran di Mekah. Ya, berlakulah ya tak, kita kata pertengkaran antara orang-orang kafir dengan orang-orang Islam. Maka Allah telah menjatuhkan keputusan. Alladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Ya tak, dipotong maknanya pakaiannya daripada api. Ya tak. Bahawa bagi golongan kafir telah disediakan tempat mereka di neraka dengan memperolehi perlengkapan. Apa dia? Ada facilities. Tapi pakaian terbuat daripada api. Airnya pula bukanlah macam ahli syurga. Ya tak? Ahli syurga Masya Allah. Ada zanjabila, apa lagi? Salsabila. Adanya kafura. Kafura tu bukan pula air kapur. Kafura tu sebenarnya ialah halia madu. Mak minum kapur pula ahli syurga. Ya tak? Halia madu Allah. Ya tak? Tu dia ahli neraka, ya Allah. Air yang mendidih diisikan ataupun disiramkan atas kepala mereka, yang akan menghancur luluhkan kulit, julud, bahkan isi perut, butun, ma fi butunihim, ya tak? Dan juga tersedia bagi mereka cambuk ataupun cemeti-cemeti, maqami', ya, maqami'u min hadid, ya, maqami'u min hadid, ya tak? Cambuk-cambuk ataupun cemeti-cemeti daripada besi. Allahu Akbar. Kita kalau cemeti dia kena rotan je kita, ya tak? Ayah megang rotan, pucat dah, merah, ya tak? Ya tak? Kalau ekor pari lagi lah tersiat kulit, ya tak? Ini daripada besi, ya tak? Lalu menghalau mereka yang setiap kali akan berusaha untuk keluar daripada neraka. Ya, dicemeti tadi dengan besi. Dan jika mereka merintih sebab kesengsaraan, dikatakan zuqu, rasakanlah. Dalam ayat yang lain, wa qila lahum zuqu azaban nari alladhi kuntum bihi, rasakan oleh kamu akan azab api neraka yang dahulunya kamu dustakan. Jadi kesengsaraan, kesakitan, lalu dikatakan kepada mereka, rasailah azab yang membakar ini. Menurut Qatadah, yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn Urubah, bahawa dua golongan yang bertentangan ini siapa? Golongan muslimin bertentangan dengan ahli kitab. Ahli kitab membanggakan diri kepada golongan muslimin. Nabi kami lebih senior, tak? Nabi kami mendahului nabi kamu, ialah Nabi Musa. Dia memisahkan. Sebab bagi orang-orang ahli kitab, dia tak percaya Nabi Muhammad itu nabi, ya tak? Dia berpanggil ra'ina. Dia memanggil Nabi kita ra'ina, penggembala kita je. Ra'ina tu maknanya, ra'i tu penggembala, shepherd, ya tak? Tu kami, itu gembala kita je, bukannya Nabi. La taqulu ra'ina wa qulun zurna, dalam surah Baqarah, ya, dalam surah Baqarah. La taqulu ra'ina, jangan kata ra'ina, sebab itu adalah panggilan Yahudi terhadap Nabi Muhammad. Wa qulun zurna, ya tak? Katakanlah, lihat dan pandanglah kami, ya. Jadi bagaimana Nabi kata demo, kami punya Nabi lagi senior. Bukan soal senior, ya tak? Kalau surat khabar, tuan-tuan, kita jangan kira maknanya kita kata surat khabar dulu. Kita tak surat khabar yang terkini, the latest news, ya tak? Perkembangan MH17. Takkan Nabi surat khabar dulu. Dan kitab kami diturunkan sebelum kitab kamu, iaitu kitab Taurat. Ya, dia ada Old Testament, but we have the Last Testament. Ya tak? Macam surat khabar tadilah. Betul yang Mika ada surat khabar, tapi surat khabar Mika minggu sudah. Surat khabar teman hari ni. Nak baca yang mana? Nak baca Old Testament ke ataupun the latest, ya tak? The Last Testament. Tu dia, ya tak? Itu labunya, ya tak? Maka kami adalah lebih dekat kepada Allah, kata di dema ahli kitab ni tadi. Jadi dema salinglah, maknanya kita kata bertengkar dan cuba untuk mengangkat diri mereka, ya tak? Maka orang Islam pun menjawab. Apa jawapan orang Islam? Kitab kami Al-Quran menasahkan, manansakh min ayatin, ya tak? Ya, kami menasahkan, kitab kami menasahkan kitab kamu yang sebelumnya, dan kami adalah Nabi penutup, khatimun nabiyyin. Ini dipanggil kata berjawab, gayung bersambut.
terkilat ikan, jala pun tiba. Ya. Jemput semua perempuan datang masuk dalam ya, insya-Allah. Tuan-tuan pun datang jemput masuk dalam. Kita ada majlis lagi 5 minit ya, insya-Allah. Jemput masuk ke dalam ya. Dalam ni ada sejuk sikit, aircon sikit. Nah. Dah hampir angkat gambar kat luar tu, masuk dalam ya, insya-Allah. Jadi kitab kami adalah the latest, yang terakhir, dan nabi kami adalah khatimun nabiyyin. Maka kamilah yang lebih dekat kepada Allah. Nahnu aqrabu ilaih, daripada kamu. Inilah dia pertembungan-pertembungan yang berlaku, dan sebenarnya ia berlaku sampai sekarang. Tapi pendekatan Islam ialah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya tak? Berdebatlah dengan mereka, bermujadalahlah dengan mereka, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Jangan emosi, ya, jangan geram, jangan marah, tetapi bagi penerangan dan penjelasan. Sebab la ikraha fid din, tak boleh nak paksa orang masuk Islam, tak sah pun, ya, tak sah pun. Jadi demikianlah pendekatan kita dakwah. Habis kenapa ada peperangan? Sila-sila masuk-masuk, ini pintu tengah ni. Kalau ni tu, kalau ada peperangan itu adalah merupakan penyelesaian terakhir. Bila mana Islam diperangi, barulah timbul perang. Kalau tidak, tak ada sebab kita nak memerangi orang. Sebab itulah negara yang orang bukan Islam minoriti, kita majoriti, begitu kita lindungi mereka. Sebaliknya, bila kita minoriti, demo majoriti, begitu kita didiskriminasikan, ya tak? Jadi kita sebenarnya tak ada pasal nak bermusuh dengan mereka. Bahkan hidup aman damai di Eropah itu, ya tak? Tengok pemain-pemain bola, ya tak? Bagaimana ada je yang Islam di kalangan pasukan Eropah, ya tak? Tak ada pasal kita nak berkelahi dan sebagainya, ya. Jadi Islam itu perdamaian. InsyaAllah kita berhenti dekat ayat 23-24 ya, pada hari Khamis yang akan datang lah ya. Kita sambung Khamis, Jumaat, Sabtu, Raya Hari Senayan ya. Raya Hari Senin. Jadi dan kita lagi ambil lagi 6-7 ayat ya, untuk kita kemudian wakafkan, berhentikan, dan kemudian kita akan sambung selepas itu di bulan Syawal nantilah ya. Kita akan sambung di bulan Syawal ya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Mana yang baik itu daripada Allah, silap dan salah mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan.